Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada murid-murid yang berada di rumah. Okey, semoga sihat-sihat selalu. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk kepada satu subtopik baru iaitu kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Okey, pada minggu lepas cikgu tahu kamu dah belajar tentang sistem pemerintahan. Okey, pada hari ini kita masuk kepada subtopik yang baru ya. Okey, untuk sebagai rujukan kamu boleh buka buku teks di halaman 28. Okey, halaman 28 di bawah subtopik 2.2 kegiatan ekonomi. Okey, sebelum cikgu nak ceritakan dengan lebih mendalam tentang kegiatan ekonomi apa yang dilaksanakan oleh masyarakat ni, okey, cikgu nak kamu tahu dulu satu perkara. Okey ya. Masyarakat manusia ni kalau kamu nak tahu, pada awal dahulu mereka membina pertempatan di kawasan persisiran pantai ataupun sungai. Okey, mereka memilih kawasan-kawasan ini kerana mudah untuk mereka dapat sumber air, jadi mudah untuk pengurusan kehidupan mereka. Okey, apa kaitan pertempatan dengan kegiatan ekonomi? Okey, cerita yang ingin cikgu bawakan ini adalah apabila mereka memilih kawasan bertempatan bermula pada sungai atau pesisiran pantai tersebut, itu telah menyebabkan berlakunya banyak kegiatan ekonomi. Maknanya masyarakat mula tahu sedikit demi sedikit kegiatan ekonomi apa yang bersesuaian untuk dilaksanakan. Okey, maka tanpa membuang masa, kita akan masuk kepada topik kita pada hari ini, iaitu kegiatan ekonomi. Okey, kita akan masuk kepada kegiatan ekonomi yang pertama iaitu pertanian. Okey, pertanian apa yang dilaksanakan di kawasan Kerajaan Alam Melayu? Okey, gambar apa tu? Gambar orang tengah anu padi. Okey, so kita punya topik kegiatan ekonomi yang pertama ialah pertanian padi. Okey, secara umumnya cikgu nak terangkan dahulu di kawasan Alam Melayu ni kita sememangnya mempunyai suatu tanah yang subur. Okey, maksud tanah yang subur ni mudahlah untuk senang kalau kita tanam apa-apa pun senang je tumbuh. Sebab memang kualiti tanah tu dia memang dah subur. Jadi memudahkan lagi memang bersesuaian sangat jika dilaksanakan aktiviti pertanian ni. Okey, di kawasan kita berbalik kepada padi tadi. Di kawasan Alam Melayu memang tidak boleh dipisahkanlah daripada padi. Kerana padi ataupun beras itu sendiri merupakan makanan ruji masyarakat di Alam Melayu. Okey, sebenarnya pada peringkat awalnya penanaman padi ni mereka sebenarnya gunakan ataupun mereka tanam untuk tujuan makan sendiri je, untuk menyara diri. Untuk menyara diri ni maksudnya tanam padi untuk bagi makan anak-anak, keluarga, mak bapak. Okey, tapi apabila ada lebihan daripada hasil penanaman padi tu, contohnya dia dah tanam padi, lepas tu bagi keluarga dia makan semua, tapi ada lagi lagi banyak. Okey, yang lebih tu mereka akan pasarkan atau bekalkan kepada penduduk. Okey, tak semua juga penduduk yang melaksanakan ataupun yang menanam penanaman padi ni. Jadi mereka memberikan ataupun bukan berilah, mereka membekalkan, dipasarkan kepada golongan-golongan yang tak ada atau penduduk yang tak terlibat dalam bidang penanaman padi ni. Okey. Okey, di kawasan Alam Melayu ni juga sebenarnya padi ini merupakan sebahagian besar daripada pertanian yang ditanam. Okey, kalau kita tengok di kawasan kita sendiri, di Malaysia ada padi, di kawasan Thailand ada padi, di kawasan Indonesia pun ada padi. Okey, bila kita sebut Alam Melayu, kamu jangan kecilkan pemikiran kamu dengan Melayu, sini je Malaysia je. Bukan, bila kita sebut Alam Melayu, ia termasuk Nusantara, termasuk sekali Indonesia, termasuk sekali Thailand semua. Okey, bukan saja
terhad kepada kita, tanah Melayu ataupun Malaysia ni. Okey, kita sambung, kita berbalik kepada padi. Okey, cikgu masih lagi nak ceritakan pasal padi. Okey, cikgu ada gambar ni kan, ada dua gambar kat sini. Okey, gambar yang atas sekali tu kamu tengok padi dia tu macam ada bertingkat-tingkat macam tangga kan. Okey, itu namanya padi teres. Okey, padi ni biasanya digunakan ditanam di kawasan lereng-lereng bukit. Okay, tujuan dia adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya hakisan tanah. Dan cara ni juga sesuai untuk penanaman padi. Maka dengan tu secara tak langsung macam 2 in 1 lah. Boleh tanam padi, dapat hasil, dan satu lagi boleh mengelakkan berlakunya hakisan tanah ni. Okay. Padi ni sebenarnya, kita cerita padi lagi ya. Padi ni sebenarnya ada banyak. Okay, antaranya adalah padi huma, padi bukit. Dia ada banyak nama lah. Padi huma, padi bukit, padi sawah. Okay. So, yang cikgu nak terangkan di sini. Okay, masyarakat alam Melayu dan padi sememangnya tidak boleh dipisahkan. Dan kegiatan ekonomi dan pertanian utama mereka adalah dengan menanam padi. Okey. Sekarang cikgu nak tunjukkan kamu contoh. Cikgu nak bawakan kamu contoh kerajaan Funan dan kerajaan Angkor. Okey, sekarang ni cikgu nak ceritakan tentang pengairan. Okey, pentingnya pengairan untuk pertanian padi. Okey, sekarang kita tengok dua kerajaan ini, iaitu Funan dan juga Angkor. Okey, kedua-dua kerajaan ini terletak di lembah Sungai Mekong. Okey, mana Sungai Mekong? Okey, tengok sekarang peta. Okey, kita belajar sejarah, kita dan peta berpisah tiada. Okey, kita kena tengok peta baru kita boleh nampak kat mana kedudukan tu. Okey, Sungai Mekong ni yang berwarna biru ni. Okey, ini adalah Sungai Mekong. Okay, dan kerajaan Funan dan kerajaan Angkor itu dulunya dibina di sekitar kawasan sinilah. Memang dekat dengan laluan Sungai Mekong ni. Okey. Jadinya kedua-dua kerajaan ini, contoh yang ingin cikgu bawakan adalah kedua-dua kerajaan ini menjalankan pertanian penanaman padi dan mereka sangat peka terhadap pengairan, pentingnya pengairan untuk padi mereka, sebab kalau air tak cukup, padi mati nanti tak jadi, beras tak jadilah. Tak dapatlah sebab tak dapat membekalkan hasil ekonomi kepada dia punya kerajaan. Okey, kamu tengok kat sini, poin yang kedua ni, hujan membekalkan air ke tasik-tasik besar seperti Tonle Sap yang digunakan untuk mengairi kawasan sawah padi. Tonle Sap ni juga merupakan satu tasik. Okay, tasik merupakan sebagai satu takungan air yang digunakan untuk mengairi juga padi tu. Okay, lepas tu kita tengok juga pemerintah kerajaan Angkor ni juga membina barang yang bertujuan untuk menyimpan air juga. Okay, di sini lebih kepada cikgu tegaskan, cikgu nak beri kamu untuk tengok bagaimana cara mereka menjaga pengairan untuk penanaman padi mereka. Okey. Contoh yang seterusnya cikgu bawakan kerajaan Majapahit dan Srivijaya. Okey, kedua-dua kerajaan ini di kerajaan Melayu lah. Okey, kerajaan alam Melayu. Nama dia kerajaan Majapahit dan Srivijaya. Okey, kat mana kerajaan ni sekarang? Okey, letak ataupun kedudukannya adalah di Indonesia, tapi bukanlah seluruh Indonesia tu Majapahit ataupun Srivijaya. Dia ada certain tempat. Tapi secara umumnya kalau kamu nak tahu dekat mana sekarang benda tu, kedua-dua kerajaan ni kedudukannya adalah di Indonesia. Okey, kita tengok untuk kerajaan Majapahit. Okey, di kawasan Pulau Jawa mempunyai tanah yang subur. Itu mereka gunakanlah untuk penanaman padi. Okey, pengairan juga masih juga ada. Tengok betapa mereka mementingkan pengairan tu untuk dalam pembinaan ataupun bukan pembinaan, dalam pertanian, dalam pertanian padi ni, penanaman pertanian padi. Okey, kalau untuk kerajaan Majapahit, mereka menggunakan dua sungai untuk membekalkan air untuk mengairi sawah. Okey, kita tengok kerajaan Srivijaya pula. Okey,
Sama, nampak masih lagi situasi yang sama, padi masih lagi menjadi tanaman utama di kawasan ini. Okey, padi sawah ditanam di kawasan pedalaman Palembang, terutama di tanah tinggi, Pasemah dan Hulu Musi. Okey, ini merupakan contoh-contoh yang cikgu nak bawakan supaya kamu lebih nampak gambaran macam mana pentingnya padi tu dan macam mana teknik ataupun cara mereka menjaga ekonomi mereka. Okey. Okey, baiklah. Yang seterusnya cikgu akan sambung untuk pertanian yang kedua. Okey, agak-agak apa? Kini gambar apa? Ha. Okey, kita akan masuk kepada rempah ratus. Okey. Di alam Melayu juga kita ada rempah ratus yang bukan saja di India saja ada. Kita alam Melayu pun kita ada. Okey, di alam Melayu ini rempah ratus yang pernah ada di sini adalah sebagaimana gambar yang kamu boleh lihat sekarang ni, ada kita ni memang ada bunga cengkeh, buah pala, lada hitam. Maksudnya ada tu, ianya ditanam di kawasan ini, di kawasan alam Melayu itu sendiri. Dan rempah ratus ini juga turut didagangkan sebenarnya. Okey, didagangkan tu nanti kita akan tengok di bahagian perdagangan nanti. Okey, tapi yang penting rempah ratus juga merupakan salah satu daripada pertanian yang ditanam di kawasan alam Melayu. Okey, antara contoh kawasan-kawasan yang menanam pertanian yang berkaitan dengan rempah ratus ni, kita boleh tengok dekat contoh yang cikgu bagi tu, bunga cengkeh. Bunga cengkeh ni ditanam di Kepulauan Maluku, manakala buah pala ditanam di Pulau Banda dan juga lada hitam ditanam di Sumatera dan juga Jawa. Okey, baiklah kita beralih kepada yang seterusnya. Okey, kali ni kita tengoklah kegiatan pertanian lain. Maksudnya selain daripada yang tadi tu. Okey, tu gambar apa? Kelapa. Ini pisang. Okey, sayur. Okey, ini ikan. Okey, apa sebenarnya cikgu cakap Okey, tengok ni. Okey. Selain daripada pertanian yang tadi kita dah cerita tu, tadi kita cerita pasal apa? Padi, rempah. Okey. Di alam Melayu juga, mereka masih bukanlah terhad kepada padi, rempah sahaja. Mereka masih ada juga tanam-tanaman lain seperti pisang, tebu, kacang, kelapa, sayur-sayur, buah-buah. Masih lagi ada macam yang kita tengok dalam di sekitar kita. Environment tu masih ada lagi dan itu jugalah yang wujud pada zaman dahulu. Okey. Selain daripada kegiatan pertanian sebenarnya, masyarakat di alam Melayu ini juga turut menjalankan kegiatan ekonomi seperti menangkap ikan di sawah. Okey, dekat sawah boleh tangkap ikan kalau kamu tak tahu. Okey, satu lagi di paya dan di sungai. Okey, berdasarkan apa yang kita dah tengok tadi, iaitu ini keseluruhanlah untuk kita cerita pada bahagian pertanian. Okay, kebanyakan pertanian ni berkait tak dengan pengairan? Berkait tak dengan sungai? Ya, berkait. Maka disebabkan itu pada awal tadi cikgu tekankan ataupun cikgu saja je ceritakan kepada kamu tentang sungai. Dan sungai ni sangat-sangat memberikan sumbangan lah kepada masyarakat ni dalam usaha mereka untuk mengembangkan kegiatan ekonomi mereka. Okey, kita akan sambung. Okey, sekarang ada satu gambar dekat situ. Okey, gambar apa tu? Okey, memang tak ada siapa akan jawab, cikgu tahu. Cikgu jawab sendiri. Okey, itu merupakan gambar kapal. Kenapa cikgu letak gambar kapal? Sebabnya kita akan membincangkan pula tentang kegiatan ekonomi yang seterusnya, iaitu perdagangan. Okey. Untuk perdagangan ni, yang cikgu nak cerita adalah cikgu nak betulkan dulu mindset kamu. Okey, kamu jangan anggap kapal-kapal ataupun tempat-tempat yang macam pelabuhan yang gempak-gempak tu cuma ada di kawasan barat saja.
Okey, sebenarnya di kawasan kita ni, di kawasan alam Melayu, pada suatu masa dahulu sebelum orang-orang barat ni naik tu maksudnya sebelum ke zaman kegemilangan mereka lah. Kita dah gemilang dahulu sebenarnya. Di kawasan kita dulu sangat-sangatlah aktif aktiviti perdagangan, sebab terdapat banyak kerajaan-kerajaan maritim pada ketika itu yang menjalankan aktiviti perdagangan. Okey, kita akan tengok kepada poin yang pertama. Okey, perdagangan merupakan kegiatan ekonomi penting bagi kerajaan alam Melayu. Okey, kalau kamu nak tahu, sebenarnya barang-barang daripada alam Melayu ni sebenarnya dia selalu menjadi tarikan daripada pedagang daripada luar tu untuk datang beli dengan kita. Okey, satu lagi keistimewaan macam mana boleh jadi ni aktiviti perdagangan ni tiba-tiba disebabkan kedudukan tu sendiri. Okey, kedudukan alam Melayu ni dia berada dekat tengah-tengah tau. Tengah-tengah di antara laluan perdagangan antara timur dan barat. Jadi bila kita berada di tengah-tengah, jadi bila orang timur nak pergi ke barat, barat nak pergi ke timur, mereka akan singgah di kawasan tengah-tengah ni. Itu adalah keistimewaan dan kelebihan yang diberikan lah oleh kita. Bercerita tentang perdagangan. Okey, sebenarnya pada suatu masa dahulu, alam Melayu ni saya nak ceritakan tentang kemajuan dia punya perdagangan tu adalah kita ni di alam Melayu ni dah pandai, maksud cikgu ni dari segi pengurusan tu mereka dah tahu cara-cara nak memberi kemudahan kepada orang yang datang daripada luar ke kawasan kita. Okey, apa yang cikgu sebut nak sampaikan ni? Okey, sebenarnya cikgu nak cakap dekat alam Melayu ni masa tu dah ada banyak dah kemudahan. Macam pelabuhan pun dah ada pada waktu tu. Pelabuhan yang sekarang kita boleh tengoklah pelabuhan kan. Okay, zaman dulu pun dah ada dah sebenarnya pelabuhan tu, mereka dah lebih awal dah buat. Okay, pelabuhan tersebut juga dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan yang memudahkan apabila pedagang daripada luar datang. Okay, kemudahan apa? Okay, mereka diberi kemudahan bekalan air, tempat tinggal, tempat menyimpan barang dagangan dan kawasan berjual beli. Okay, untuk yang ini cikgu nak jelaskan. Okay, kamu kena faham bila pedagang, okay, bayangkan kamu ni tengah naik kapal, kamu pedagang daripada Arab. Okay, kamu naik kapal, okay, bukan dalam masa sekejap tau, bukan masa 1-2 jam sampai. Okay, mereka akan melalui satu tempoh masa yang agak lama, dan pada waktu itu akan ada berlakunya angin-angin monsun, okay, yang menyebabkan mereka tidak boleh untuk berlayar. Jadi mereka ni memerlukan satu tempat ataupun pangkalan untuk mereka berhenti seketika sementara menunggu peralihan angin monsun yang membolehkan mereka untuk terus berlayar lah. Okay, tapi kawasan kita ni dijadikan sebagai, kita yang menjadikan kawasan tu sebagai tempat persinggahan lah sebenarnya. Dahulu pun dah jadi tempat persinggahan untuk orang daripada timur dan barat datang ke sini. Okay, diorang tak payah nak susah-susah nak pergi, maksudnya orang daripada timur tak payah susah nak pergi Cina kan, jauh. Jadi dia akan pergi ke kawasan alam Melayu, dan orang daripada Cina juga akan pergi di alam Melayu, dan mereka akan menjalankan aktiviti jual beli di situ. Maksudnya jimat, kedua-duanya dah jimat kos lah, tak payah nak pergi jauh-jauh. Cikgu sajalah nak tunjuk gambaran kepada kamu. Okay, bayangkanlah ni situasi kita di alam Melayu. Okay, rumah kita kan biasa-biasa je. Ni situasi di alam Melayu. Okay, dia akan ada ramai kapal-kapal datang untuk berlabuh. Okay, seterusnya. Okay, sekarang cikgu nak tunjukkan contoh kerajaan yang terlibat dalam aktiviti ataupun kegiatan perdagangan. Okay, kat sini cikgu tunjukkan 3 contoh sahaja, tetapi ada
kebanyakan kerajaan-kerajaan di alam Melayu ini terlibat sebenarnya dalam aktiviti perdagangan ni. Okay, antara kerajaan yang terlibat ialah Kerajaan Funan, Kerajaan Kedah Tua, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Champa, Kerajaan Angkor, Kerajaan Gangga Negara. Okay, kerajaan-kerajaan ini boleh kita tengok ini semua kerajaan alam Melayu je sebenarnya. Okay, kebanyakan daripada kerajaan alam Melayu terlibat dalam aktiviti perdagangan ni. Okay, sekarang cikgu nak tunjuk kamu satu lagi gambar. Ini gambar untuk cikgu berikan kamu gambaran lah. Bagaimana kedatangan para pedagang daripada luar ke alam Melayu. Okay, antara contoh para pedagang yang pernah hadir ataupun yang pernah melibatkan diri dalam aktiviti perdagangan di alam Melayu ini ialah pedagang daripada Cina, daripada Arab, daripada Parsi, daripada India. Okey, kita beralih kepada tajuk pedagang luar. Okey, pedagang luar yang pernah hadir di alam Melayu ini ialah sebagaimana yang cikgu katakan tadi, iaitu pedagang Cina, India, Arab dan juga Parsi. Okey, untuk sekarang kita akan cerita tentang pedagang Cina. Pedagang Cina ni kebiasaannya mereka akan datang ke alam Melayu ni dengan membawa sutera, sebab mereka terkenal dengan sutera dan tembikar pada waktu tu. Tembikar boleh dikatakan tembikar yang berwarna putih biru tu. Itu popular masa ada satu zaman dinasti di China. Okey, kita sambung. Jadi mereka bawa sutera, tembikar, pinggan mangkuk, payung, gula dan gendang. Okey, mereka bawa peralatan bawa barang dagangan ni untuk mendapatkan terutamanya sesuatu yang mempunyai nilai perubatan. Okey. Kita beralih pula kepada pedagang yang seterusnya, iaitu pedagang India. Okey, pedagang India datang ke alam Melayu dengan membawa barang dagangan seperti kain kapas, tembikar dan pelbagai jenis batu-batuan berharga. Bukan batu biasa, tapi batu berharga macam batu permata tu. Ni kat sini contohnya seperti akik. Okey, untuk dijual kepada penduduk tempatan. Okey, pedagang-pedagang India ni juga mereka juga mendapatkan kain daripada kain sutera lah daripada Cina. Sebabkan mereka datang ke alam Melayu, pedagang Cina pun ada di situ mendagangkan barang jualan mereka seperti kain sutera. Jadi pedagang daripada India ni datang dan membeli kain sutera daripada Cina dan juga membawa pulang barang-barangan dagangan seperti rempah, gaharu dan kapur barus yang asal daripada alam Melayu. Okey, pedagang yang terakhir ialah pedagang Arab dan Parsi. Okey, pedagang Arab dan Parsi ni kebiasaannya mereka akan membawa tembikar, minyak wangi, barangan kaca dan manik. Okay, mereka akan mendagangkan barangan-barangan ini dalam kerajaan alam Melayu lah. Lepas tu mereka akan beli pula rempah dengan kayu wangi hasil daripada kedatangan mereka ke alam Melayu ni. Mereka beli, kemudian mereka dagangkan kembali bila mereka dah pulang ke sana. Pulang ke tanah Arab, mereka akan jual balik lah dengan orang Arab. Bila mereka pergi ke Rom, mereka akan dagangkan juga dengan Rom. Maknanya barang dagangan daripada alam Melayu ni dah tersebar luas lah. Bukan saja pusing-pusing di alam Melayu, tetapi dah sampai ke Rom, dah sampai ke Arab. Begitulah peranan-peranan yang dimainkan oleh para pedagang. Di samping kita sendiri, masyarakat alam Melayu itu yang bijak membina kemudahan-kemudahan yang memudahkan orang lain dan memberi peluang yang baik
untuk mengharumkan nama kawasan kita itu sendiri. Okey, maka sekian sajalah pembelajaran kita untuk hari ini. Dan ada saki-baki lagi ada lagi 2 subtopik, iaitu berkenaan dengan hasil hutan dan laut dan juga pelombongan serta pembuatan. Okey. Kita akan sambung lagi 2 subtopik tersebut pada masa akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Penerangan kita akan bersambung pada sesi seterusnya. Okey, ada masalah apa-apa, boleh inform cikgu, boleh PM WhatsApp dan sebagainya. Okey, Assalamualaikum.